Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadis kita pada malam ini sambung hadis yang ke-17, muka surat 13. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik warham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma min abdin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang hamba yasjudu lillahi sajdatan illa kataballahu lahu biha hasanatan. Tidak ada seorang hamba yang sujud kepada Allah dengan satu sujud, melainkan Allah akan menulis untuknya satu kebajikan, menghapuskan darinya satu kejahatan, dan mengangkat untuknya dengan sujud itu satu darjat, darjat di sisi Allah ataupun darjat ketinggian dalam syurga. Jadi sujud di sini sudah tentu yang lebih awal untuk kita faham ialah sujud sembahyang. Walaupun di sana ada sujud syukur, ada sujud tilawah, tapi sujud itu datang sekali-sekala. Sujud syukur hanya boleh kita sujud kalau kita dapat nikmat yang baru. Tak pernah lah Nabi suruh kita sujud setiap kali lepas makan, walaupun makan tu nikmat. Jadi kalau setiap kali makan nak kena sujud, jenuh. Jadi sujud syukur ni, sujud syukur kita mensyukuri nikmat yang mana yang besar ataupun yang baru lah. Contoh macam kalau harian itu tidaklah disuruh untuk sujud. Mana nikmat yang mana kita tunggu-tunggu, dan nikmat yang mana datang mana jarang-jarang dah hidup kita. Jadi kita dapat, kita sujudlah. Kita mengharapkan kesembuhan, kita pun makan ubat, ikhtiar dan sebagainya, Allah Ta'ala takdirkan sembuh. Itu salah satu nikmat, sujud syukur. Kita duk orang buat bendang, memanglah diharapkan bendang tu jadi. Jadi bila jadi sungguh dapat hasil padi, sujud syukur. Jangan dapat duit padi pergi belanja dulu. Sujud syukur dulu. Kalau nak dapat pahala lah, sujud syukur dulu. Kemudian keluar zakat, baki tu belanjalah. Jadi begitu. Jadi apapun nikmat harian tak disuruh untuk sujud syukur. Ya. Dia asalkan ada ayat sembahyang, menghadap kiblat, tutup aurat, kita Allahu Akbar terus sujud. Mai dalam sujud sekali waktu mana saja. Terus sujud. Dalam sujud tu sebut subhanarabbiyal a'la pun boleh, ataupun kalau orang yang tahu bahasa Arab, dia sebutlah dalam lafaz dia syukran lillahi ta'ala azalik, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang aku dapat tadi. Tapi kita yang tak faham bahasa Arab, tak boleh nak atok dengan bahasa Arab ni, benar sebutlah subhanarabbiyal a'la ataupun sebutlah hati pun tak apa dah. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan. Itu maknanya, sekali saja sujud sekali. Kemudian takbir mula tu Allahu Akbar tu sujud. Kemudian duduk transit saat dalam sujud tu agak beberapa ketika. Kemudian bangkit sujud Allahu Akbar. Apa tu habislah bagi salam. Bagi salam sekali cukup dah. Tak payah paling kanan, tak paling kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tiga lah. Takbir Allahu Akbar untuk kemudian sujud 3 atau 4 lah. Takbir, lepas tu sujud. Takbir sekali lagi, bangkit dua sujud. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah paling kanan kiri. Tak payah paling kanan kiri. Itu sekali sekala sujud. Yang keduanya sujud Quran dia panggil. Sujud bila kita baca ayat sajdah. Kita baca Quran ni jumpa ayat sajdah, maka kita macam tadi juga.
Allahu Akbar sujud. Cuma dalam tu kalau hafal bacaan dia ada bacaan khusus, sajada wajhal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sambahu ila akhirnya. Tapi kalau tak boleh samalah subhana rabbil a'la. Yang subhana rabbiyal a'la. Kemudian takbir untuk bangkit, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sambung pula bacaan lepas tu. Jadi yang banyak sujudnya adalah sembahyang. Jadi sebab tu kata ulama, hadis ini merujuk kepada orang yang rajin sembahyang. Bila dia rajin sembahyang, maka banyaklah sujud dia. Jadi oleh banyak sujud dia, yang pertama Allah akan tulis untuknya setiap kali dia sujud itu satu kebajikan. Kemudian Allah hapuskan daripada dia satu kejahatan. Dan yang ketiganya Allah mengangkat darjat dia dengan satu darjat. Jadi bayangkanlah, balik kira tengoklah. Sehari semalam kita sujud berapa kali. Sembahyang fardu, kira sembahyang sunat, kira semua. Jadi banyak dia punya darjat kita tu. Dosa kita terhapus, kebajikan kita pun banyak, dan juga pada masa yang sama juga darjat isi Allah Ta'ala pun terangkat. Hadis diriwayatkan ataupun dicatat dalam Sunan Ibnu Majah daripada sahabat Nabi Ubadah bin Samit. Menurut Syekh Al-Arnaud, isnadnya sahih. Hadis yang berikutnya di 18, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin. Sesiapa menunaikan solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hinggalah terbit matahari. Kemudian dia sembahyang 2 rakaat, maka amalannya itu pahalanya seperti pahala mengerjakan haji dan umrah secara sempurna. Tuan-tuan tulis itu 3 kali, sebab dalam hadis Nabi sebut tamatan 3 kali. Cuma penterjemah ni dia tak sebut 3 kali. Lupa gamaknya. Jadi yang mula-mula sekali sembahyang subuh berjamaah. Kalau duduk di rumah tak dapatlah sembahyang subuh berjamaah. Kemudian setelah itu dia kekal berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Paling baik sekali dalam masjid tempat dia sembahyang tu. Kalau tidak pakai dia balik sambung di rumah, duduk zikir, baca Quran ke. Zikir ni dia banyak, baca Quran pun boleh, berzikirlah, tasbih ke, istighfar ke, selawat ke pun boleh. Kalau kebetulan ada kuliah pun, duduk dalam kuliah pun dikira zikrullah juga, duduk kuliah sampai. Kemudian bila terbit matahari, terbit matahari ni ada sebagian ulama kata kena tunggu sampai segalah lebih kurang 20 minit. Ada setengah ulama kata setengah galah pun cukup dah, lebih kurang dalam 10-15 minit. Tapi ambil segalah lah, senang cerita. 20 minit kita kata. Lepas tu sembahyang sunat 2 rakaat. Sunat apa ni? Iaitu solat sunat antara 2 lah, pilih lah. Tuan-tuan nak niat macam mana pun tak apa. Solat isyraq, sahaja aku sembahyang sunat isyraq. Isyraq ni adalah terbit matahari, duha yang paling awal. Sahaja aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah. Ataupun niat sahaja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat pahala seperti mengerjakan haji dan umrah, sempurna. Jadi bukan senang kita nak pergi haji umrah lah ni pun. Orang ada duit pun, dah naik nama pun, bila pi timbang lebih kilo. Obesity. Dia reject. Mana lah ni, mana dia berat pun dia ambil kira. Dan mana berat lebih pun tak dapat pergi umrah. Tak adalah takut kapal terbang tu. Takut tak larang nak naik ke, wallahualam. Banyak cabaran lah. Sakit dia panggil, kalau penat ke, ada sakit jantung pun dia reject juga. Tak macam dulu-dulu ni makna dia kira mudah. Sekarang ni nama naik tu belum tentu lagi. Duit cukup dalam akaun pun belum tentu lagi. Jadi tak apalah, kita ambil pahala. Pahala seperti mengerjakan haji dan umrah, iaitu sembahyang subuh, mula sembahyang subuh berjamaah diikuti dengan berzikir sampai terbit matahari. Bila terbit matahari,
sembahyang sunat pula 2 rakaat sembahyang duha atau sunat isyraq 2 rakaat, dapatlah pahala insya-Allah. Hadis sebagaimana dalam Jami' Tirmizi, ada dua, ada setengah orang panggil Sunan Tirmizi dan ada panggil Jami' Tirmizi, sama je. Kitab yang sama dari Anas radhiyallahu anhu. Menurut Imam Tirmizi hadis ini hasan gharib. Hadis yang berikutnya yang 19, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudrikul kabiratal ula takbiratul ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Sesiapa menunaikan salat kerana Allah selama 40 hari dalam jamaah, 40 hari dalam jamaah dengan memperoleh takbir pertama, mana 3, dia kena 40 hari sembahyang berjamaah, takbir yang pertama, maknanya dia tak masbuk, imam takbir saja, jangan dulu takbir berimam pula. Imam takbir saja, Allahu Akbar, diikuti dengan takbir dia lepas tu 40 hari, 40 ke 5 mana 200 waktu tanpa selang walaupun sekali, maka Allah akan menulis untuknya. Mana Allah Ta'ala kalau dia tulis memang tak hilang lah. Allah Ta'ala akan tulis dalam buku catatan di lauh mahfuz, mana catatan dia, bosnya dia ni akan bebas daripada dua. Yang pertama bebas daripada neraka, yang kedua bebas daripada nifak. Makna dia ni orang beriman yang sejati, tak masuk dalam pura-pura. Orang yang beriman yang dipanggil berpura-pura, dua. Jadi kena konsentrate lah. Dia ada saja duduk sembang-sembang dekat kawan-kawan cuba buat ni, dia ada saja cabaran. Bila nak kadang-kadang terlena. Mana dah cukup lah, tinggal 2-3 waktu lagi nak bagi cukup 200, mana 40, terlena. Terlena tak bangkit subuh, keluar pergi masjid pun semua masjid dah habis jemaah dah. Yang tu mudah-mudahan Allah Ta'ala masih yang panggil apa, masih kira lah, sebab dia terlena nak buat macam mana. Tapi dari segi syarat lah hadis ni tak cukup, sebab dia panggil 40. Hadis bagaimana dalam Jami' Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi kita baca banyak ni, tuan-tuan pilih lah yang mana agak-agak dia panggil maknanya yang boleh buat semua tu kita buat semua. Macam tadi mungkin susah sikit. Yang ni memang kita nak kena sembahyang dah, cuma nak kena disiplin. Yang bagi ada benda-benda yang ganggu kita. Kemudian hadis yang berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna afdhalas salawati 'indallahi salatus subhi yaumul jumu'ati fi jama'atin. Salat yang paling baik di sisi Allah, yang paling afdal ialah salat yang paling afdal, yang paling baik di sisi Allah dari segala jenis salat, segala jenis sembahyang, ialah salat subuh pada hari Jumaat dengan berjamaah. Itu yang paling baik dalam seminggu. Salat subuh pada hari Jumaat dengan berjamaah. Ini hari apa ini? Hari Rabu. Esok Khamis. Subuh esok, subuh Khamis. Subuh lusa. Sembahyang berjamaah panggil solat subuh hari Jumaat. Hadis direkodkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi urisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi sekali, maknanya apa? Makna macam kita sedia maklumlah, subhanallah, maha suci Allah yang agung, dan dengan pujian kepadanya dia ucap sekali, akan ditanamkan untuknya satu pokok kurma dalam syurga. Hadis. Jadi kalau 10 kali 10 pokok kurma, kalau 100 kali 100 pokok kurma. Jadi kalau pokok kurma kita banyak dalam syurga, takkan tuan pokok kurma tak masuk syurga. Kalau ada pokok dia, kebun dia dalam syurga. Jadi kiranya
Mudah-mudahan begitulah maksudnya, insya-Allah. Hadis sebagian dalam Sunan At-Tirmizi, Mustadrak Al-Hakim menurut Imam Tirmizi, hadis hasan sahih. Boleh faham sekalian. Kita ikutlah satu-satu, walaupun banyak lagi ni nak baca ni. Kalau boleh nak habis malam ni. 40 hadis, 50 hadis semua. Jadi tuan-tuan kata macam manalah kami nak amal ni, bukan nak ingat pun. Jadi kita baca dapat pahala, insya-Allah. Pahala kita ambil ilmu daripada Rasulullah. Kemudian nak beramal itu tengok-tengoklah yang mana tuan-tuan nak beramal, tuan-tuan ni. Nanti insya-Allah habis kita baca buku ni, tuan-tuan boleh buat balik. Tak ingat saya nak beramal, tengok balik. Muka Nahdi nombor berapa? Baca balik, insya-Allah. Bagi yang tak ada tu bagi tahu berapa lagi. Nanti kita akan apa ni? Akan cetak lain lah. Baru ni banyak, lebih 20. Tapi ada orang kat tengah jalan. Kau ni minta, kita bagilah. Sebab buku ni pun ada orang bagi duit. Ni pun ada orang bagi duit ni, dia bagi duit untuk 100 naskah lagi. Tapi janganlah tuan-tuan dengar kata naskah lagi, tuan-tuan nak minta. Mana perlu saja tuan-tuan minta. Sebab kita nak mana tempat-tempat lain nanti baca nanti, kita nak gunalah. Tu. Kalau tuan-tuan kalau tak bayar lah. Kalau tuan-tuan kod lah nak bagi tu, mana untuk orang lain pula. Saya tak nak bagi RM10 ni, kod ada orang lain nak. Masak cetak tu, pakai duit saya ni. Jadi macam tu lah. Mungkin selepas ni kita nak cetak buku lain. Dia kos je lebih kurang RM1, 3/5 satu buku ni. RM1, 50 buku, 100, 50 buku, RM135. Lebih RM1, RM2 lebih. Okay. Sebab dia cetak ni digital dia panggil. Okey, sambung lagi insya-Allah. Hadis yang berikutnya sabda Nabi SAW, sesiapa mengucapkan yang tadi ni, tuan-tuan berzikirlah, duduk saja di rumah. Sebab Nabi pun tak abang waktu mana. Jadi duduk saja tu pegang tasbih, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Sambil buat kereta pun boleh, sambil duduk bendang pun boleh. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Tumbuh pokok kurma dalam sana. Ada tak tumbuh tanah kita tu? Dia tumbuh di sana. Jadi senang dan selian. Kemudian Nabi sebut lagi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah subhanakallahum bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika dia mengucapkannya dalam majlis zikir, ucapan itu akan menjadi seumpama pemeteri yang mana dia dimeteri atasnya. Dan jika dia mengucapkannya dalam majlis lara, majlis sia-sia, mana dia selepas ada duduk sembang, berlawak, bergurau, lepas tu dia pun teringat baca zikir ni sebelum habis, maka ucapan itu menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa untuk dalam majlis itu. Kalau majlis baik, ucapan tu jadi patri. Patri ni maknanya pahala tu tak boleh ubah dah. Majlis baik, tak boleh ubah dah. Mana dia akan dapat kukuk mana pun. Bila dia tutup dengan subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi rasa-rasanya ada amalan-amalan ni kita kena buat waktu-waktu kita buat sama-sama. Contoh macam sebelum ni kita dah jumpa siapa yang baca 10 kali qul huwallah, Allah Taala akan bina satu istana untuk dalam syurga. Jadi insya-Allah lah ada majlis berapa kita baca qul huwallah sama-sama 10 kali. Bagi maknanya tak terlupa insya-Allah. Yang tadi ni sembahyang subuh berjamaah, duduk berzikir sampai terbit matahari. Kemudian sembahyang duha 2 rakaat, itu pun insya-Allah kita buat nanti insya-Allah. Ada kuliah subuh ke waktu mana-mana, kita sembahyang subuh jemaah, kemudian kita subuh, kuliah subuh, lagi tak terbit matahari jangan berhenti. Insya-Allah matahari terbit jangan bimbang. Lepas terbit matahari, kita tunggu Ustaz lebih kurang dalam 20 minit, sama ada kita nak kena tunggu ataupun sambil zikir ke apa, ataupun tutup dengan sembahyang duha 2 rakaat.
Lepas tu kita makan pagi. Dapat pahala seperti mengerjakan haji dan umrah sempurna insya-Allah. Kemudian hadis yang berikutnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar akan menanggalkan dosa sebagaimana pokok menanggalkan daunnya yang kering. Pokok ni bila daun dia dah tak guna, dia akan buang, tu yang luruh tu. Dia jadi beban kat dia. Jadi sama juga kita ni, kalau dosa duduk di tubuh kita ni, dia jadi beban. Maka dengan kita selalu berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kita buang habis beban-beban dosa yang ada pada tubuh kita tu. Ya, senang tuan-tuan sekalian. Ingat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada setengah orang kata pegang tasbih ni bid'ah. Bid'ah biar dia lah. Bid'ah. Kita ni tuan-tuan sekalian, tak ada tasbih ni dia tak jumpa jumlah. Kadang-kadang lu ingat berapa dah. Berapa dah tasbih ni. Beli tasbih tak apalah. Hak yang kata bid'ah tu tak payah. Dia kira lah ikut dan sebagainya. Tapi bagi kita ni, kita anggap begini saja. Kita tu alat, dia panggil. Alat nak bantu kita berzikir. Alat nak bantu kita berzikir, dia panggil. Orang tanya, Nabi tak buat pun? Nabi tak buat lah, tapi saya nak kena buat. Tak, saya tak jumpa jumlah. Kadang-kadang lebih 100. Kadang-kadang tak cukup 100, duk kira pakai 100 lah. Ini tasbih tu. Subhanallah. Subhanallah ka, alhamdulillah ka. Maknanya begitulah kita, sebab bila kita nak baca ni ada yang 100 tuan-tuan sekalian, ada yang kita kata 33, ada yang apa ni, jumlah-jumlah yang lain lagi Nabi sebut. Jadi kita nak bilang tu. Jadi sebab tu sama ada tuan-tuan pakai tasbih yang biji tu, ataupun tuan-tuan pakai tasbih yang ketik-ketik tu, tekan-tekan tu. Besar dekat orang, RM3 je, RM3, RM3 je. Ataupun kalau tuan-tuan yang rajin ni nak dapat pahala, tuan-tuan tolong beli. Tolong beli sedekah kat kawan-kawan. Tapi kalau tengok dia tak pakai, minta balik kat dia, main balik, bagi kat orang lain balik. Kadang-kadang orang kita ni, dia tengok orang lain dia pun ambil juga, tapi dia tak pakai pun. Jadi maknanya hai nak zikir dia ambil, minta. Adalah kemudian ayu'lizu ahadukum, ini tasbih pula Nabi sebut. Sabda Nabi SAW, adakah ada dari kalangan kamu yang tidak mampu untuk mengusahakan pada setiap hari 1000 kebajikan? Kalau tanya kita, memang kita kata tak ada, susah. Tapi Nabi tanya ni sebab Nabi nak bagi tahu kita. Kata Nabi, apakah ada orang yang tak mampu? Padahal kalau betul dia nak, iaitu dia boleh, iaitu dengan bertasbih 1 kali tasbih. Ini saya akan ditulis untuknya 1000 kebajikan. Sebab satu tasbih tu sama dengan 10 kebajikan. Dan digugur, bukan takat itu kata Nabi, digugurkan darinya 1000 kejahatan. Tuan-tuan bayangkanlah. InsyaAllah lah kita ni tak ada lah sampai 1000 jahat kita buat satu hari. Dan nak buat 1000 kebaikan pun dah tak larat. Tapi nak buat 1000 kejahatan pun rasa tak lah. Kecuali kalau tuan-tuan ambil spray, sembuk nyamuk dan semut. Ada 1000 ekor. Itu. Jadi, tapi Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Nabi sebut tasbih. Tasbih ni pendek. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu kita nak pegang, kena pegang tasbih tu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 1 kali subhanallah, 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 subhanallah. Tapi tuan-tuan kena ingat, kalau yang tasbih semayang tu, dia 103 tu bukan 100. Dia ada sebiji tu, sebiji tu. Lepas 33 ada sebiji. Lepas 33 ada sebiji. Kita dengan bilangan benda Nabi sebut ni, biar bagi tepat. Kalau Nabi kata 100, 100. Selepas tu baru kita tambah sendiri. Bagi kita kata disiplin tu. Bila Nabi kata 33, 33, 33 lepas semayang, bagi cukup 33. Jangan bagi kurang, jangan bagi lebih. Itu yang paling baik. Bagi tepat dia panggil. Sebab Nabi ni dia sebut tu. Jadi tuan-tuan bersekalian, sahih Muslim. Hadis dalam sahih Muslim.
Kemudian hadis yang berikutnya, sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah memilih dari segala ucapan 4 ucapan, ini zikir. Iaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama macam tadi juga. Jadi tuan-tuan perasan lah, maknanya dapat 2 kelebihan lah. Hak yang tadi pun dapat, yang ni pun yang Nabi nak sebut pun dapat juga. Siapa yang mengucapkannya, siapa mengucapkan subhanallah, dituliskan untuknya 20 kebajikan, digugurkan darinya 20 kejahatan. Siapa yang mengucapkan Allahu Akbar, seperti itu juga. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, seperti itu juga. Dan siapa yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, seperti itu juga. Dengan keinginan ditulis 30. Alhamdulillah 30, hal lain 20. Jadi hadis ni lebih kurang macam tadi jugalah. Maknanya 1,000, 100, lepas tu diganda pula Allah dengan 10, jadi 1,000. Bukan 100 macam disebut tadi juga, 100. Waktu bila Nabi tak sebut waktu, makna terpulang kepada kita. Yang penting cukup 100. Tahajud ke, sebelum subuh ke, selepas subuh ke, zikir ni dia tak ada waktu dilarang, dia hanya ada tempat yang dilarang. Beza dengan semayang. Lepas subuh tak boleh semayang, tapi boleh zikir. Waktu dilarang tak ada, tempat dilarang ada, iaitu dalam tandas. Jangan dia buat rajin lah. Duduk dalam tandas pun duduk. Heran orang tu dengan apa kau ni duduk dalam tandas pun duduk berzikir. Maknanya dia ada tempat dilarang. Dipanggil tempat dilarang. Waktu dilarang tidak ada. Kemudian hadis yang berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala ghirasin huwa khairun min hadha, taqul subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama macam tadi ya, zikir. Yughrasu laka bi kulli kalimatin minha sajaratun fil jannah. Wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi dekat dia, maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu tanaman yang lebih baik daripada ini, iaitu pokok yang dia tanam. Nabi tengok dia tengah tanam pokok, lalu Nabi kata, maukah wahai Abu Hurairah, aku nak abang dekat kamu tanaman yang paling lebih baik daripada yang kamu tanam ni, iaitu kamu ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dengan setiap kalimah daripadanya akan ditanam untuk kamu satu pokok dalam surga. Sunan Ibn Majah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-27, man dhanna bil mal an yunfiqahu bil laili ayukabidahu fa alaihi bi subhanallahi bihamdih. Sesiapa yang tidak banyak harta, yang kikir harta, mana tidak banyak harta tak banyak, untuk berinfak, yakni bersedekah, dan kikir malam, yakni tidak banyak kesempatan di waktu malam untuk bersusah payah dengan ibadah tahajud, tak ada kesempatan, tak sihat, sakit dan sebagainya, maka hendaklah dia banyak mengucapkan subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih ni sama macam bersedekah, sama macam bangun malam. Sebab itu tuan-tuan berselam, bila kita sakit nanti ni, jadi maknanya sakit pun tasbih tak boleh tinggal juga. Duduk saja situ dah tak boleh dah, nak buat, nak main surau pun nak, Nabi sebut apa? Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Sama macam bersedekah dan juga sama macam kita bangun malam. Itu hadis bagaimana dalam kitab Imam Abu Nuaim. Ini jarang kita dengar seorang ulama hadis. Dia ada kitab iaitu Ma'rifatus Sahabah. Dia catat hadis ini dalam kitab dia tu, daripada Abdullah bin Habib. Menurut Asyuti hadis hasan. Qala Nabi SAW, man dakhala suq, barang siapa yang masuk pasar. Ini doa waktu masuk pinat. Tapi pakai dak dah asalnya. Ni nak kena hafal sikitlah masuk nat tu. Ni doa Nabi suruh kita baca bila masuk ke pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Siapa yang baca, Allah akan menulis untuknya sejuta kebaikan, menghapuskan darinya sejuta kejahatan, mengangkat untuknya sejuta darjat, dan membina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Menurut Imam Al-Hakim, isnadnya sahih. Sebab apa? Banyak pahala. Mungkin payah orang nak buat. Kira orang ni kalau pinat ni, yang dia nampak ikan, buah petai, dia nampak keliling tu, dia terlupa dah zikir apa semua. Tiba-tiba kita ni dan lagi, sempat lagi baca tu, sebab Nabi ajak kita. Tak mana agak-agak nak baca ni. Tak kira semua orang tengok pelik dia ni duk baca apa, duk jampi apa pula ni. Peniaga pun dia mesti jampi nak bagi kita ni, bagi murah kat dia. Sebelum duduk dalam harita boleh, insya-Allah. Duduk dalam harita tu, sebelum turun daripada harita tu, buka buku ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul hamdu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Betul masuk dalam, masuk beli barang. InsyaAllah tuan sekalian dapat kelebihan yang sangat besar yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Hadis sebagaimana Sunan At-Tirmizi dan juga Mustadrak Al-Hakim. Qala Nabi SAW, wahai Abu Umamah. Nabi sebut hadis ini kepada sahabat dia nama Abu Umamah. Maukah kamu aku tunjukkan satu ungkapan zikir yang lebih banyak fadilatnya dari keseluruhan zikir kamu kepada Allah pada satu malam, pada malam dan siang. Manakala kamu sebut zikir ni, maka lebih baik daripada kamu beribadat sepanjang malam dan juga sepanjang siang. Iaitu alhamdulillah adada ma khalaqa. Selalu ni orang baca zikir pagi, kalau tuan-tuan perhatilah, dia ada risalah zikir pagi tu, dia bacalah. Alhamdulillah adada ma khalaqa, walhamdulillah mil'a ma khalaqa, walhamdulillah adada ma fis samawati wa ma fil ard, walhamdulillah adada ma ahsa kitabuh, walhamdulillah mil'a ma ahsa kitabuh, walhamdulillah adada kulli syai'in, walhamdulillah mil'a kulli syai'in. Dan kaum tasbih juga seperti itu. Yang mana tasbih tukar tadilah, daripada alhamdulillah tu subhanallah. Jadi yang ni tuan-tuan nak beramal ni, kita kena buat sama-sama baru jadi. Tapi boleh tunggu tak? Kalau tunggu nak abad kat Pangait, pagi-pagi nanti lepas subuh, nanti kita impun baliklah zikir-zikir pagi tadi ni. Agak lepas, tak payah banyak sangat, kita ambil dalam 4-5. Lepas subuh saja bagi kita baca zikir, lepas sembahyang sikit, doa sikit, terus kita baca zikir pagi macam ni. Zikir macam ni sama-sama. Jadi cukuplah tuan-tuan sekalian. Jadi apa kita akan dapat? Kemudian Nabi berkata, wahai Abu Umamah, pelajarilah dia dan ajari dia kepada orang selepas kamu, anak-anak kamu sebagainya. Mana bila kamu baca ni, kamu makna lebih baik daripada orang yang beribadat sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadi kadang-kadang kita kata senang lah, maknanya buat baca yang ni, dapat ibadat seorang macam sepanjang malam dan siang. Kalau senang, semua pakat buat. Jadi bila tak ramai buat, makna susah. Susah nak jaga tu. Kalau takat waktu rajin tu boleh dengan sekalian. Tapi kadang-kadang kita ni waktu rajin tu dia tak main-main rajin. Duk kira tak rajin manja. Jadi itu kemudian yang ke-30, hadis yang ke-30, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak baca dah apa ni hadis ni duduk dalam kitab apa dan sebagainya, tuan-tuan baca sendirilah sebab kita nak skip masa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya hina yusbihu, sesiapa berselawat kepadaku ketika pagi 10 kali dan ketika petang 10 kali, dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Yang ni pun pagi petang juga. Selawatlah Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina 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 Muhammad. Tak dan 20 saat pun. Pagi 10, petang 10. Sambil-sambil tuan-tuan keluar rumah nak buka pintu.
Allahumma salli ala Muhammad. Contoh gitu. Sambil-sambil nak berjalan, nak pergi makan. Sambil-sambil duk masak. 10 kali pagi, 10 kali petang. Nescaya dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian senang, mudah. Ambil mudah-mudah, jangan duk ambil panjang-panjang. Sebab kita nak zikir itu panjang, banyak kali ambil yang mudah-mudah. Kemudian yang berikutnya 31, man qala, barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan wajabat lahul jannah. Wajib untuknya syurga. Siapa mengucapkan raditu billahi rabba, kita ucap siap-siap, sebab Nabi pun tak sebut tu mana. Mudah-mudahan kita ucap malam ni pun Allah Taala kira dah. Sama-sama kita sebut yang ni. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Kata Nabi SAW, wajib untuknya syurga. Wajib untuknya syurga. Qala Nabi SAW, man da'a li akhihi bi zahril ghaib, qala al malakul muwakkalu bihi, amin walaka bimithlin. Yang ni pun tuan-tuan teringat, terus baca doa. Melayu pun tak apa. Kata Nabi SAW, barang siapa berdoa untuk saudaranya seagama secara ghaib, yakni tanpa diketahui oleh saudaranya itu, kawan dia tak tahu pun, dia sentiasa sebut saudara dalam doa dia, malaikat yang ditugaskan untuk menguruskan doa akan berkata amin untuk kamu yang sama. Contoh tuan-tuan sekalian, teringat kawan kita, teringat kawan kita duduk di Johor, teringat kat dia, kita pun, ya Allah Tuanku, kawan aku tu bagilah dia sihat. Malaikat doa ada dekat kita tu, yang dicatatkan, ditugaskan untuk mencatat doa-doa, amin dia ucapkan. Untuk kamu pun aku doakan yang sama. Sebab tu kita sihat. Kalau kita rajin doa kawan kita sihat, kita pun akan sihat insya-Allah. Tapi janganlah sihat, dia kata sihat ni makna tak mati. Mati tu tak payahlah. Mati ni memang takdir yang tetap dah. Kalau nak jadi kaya, rajin doa orang lain jadi kaya. Tak ingat Ustaz Nan contohnya lah. Contoh. Ya Allah, Tuhan ku bagilah Ustaz Nan tu kaya. Contoh. InsyaAllah tuan-tuan pun kaya lepas tu. Teringat kat kawan kita lagi mana-mana tu, doa, ya Allah Tuhan ku bagilah dia tu murah rezeki. Malaikat pun amin untuk kamu pun aku doakan yang sama. Ini Nabi sebut gitu kat kita. Kita berumum, ya Allah Tuhan ku, sekalian orang beriman yang ada dalam muka dunia ni, ya Allah jadikanlah mereka selamat. Malaikat pun doakan amin untuk kamu pun sama juga. Kemudian hadis yang berikutnya 33, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man daba an irdi akhihi bil ghibah kana haqqan 'ala Allah an ya'tiqahu minan nar. Sesiapa mempertahankan kehormatan saudaranya ketika ketiadaannya, yakni di belakangnya, Allah berhak membebaskan dari neraka. Orang cerita benda tak elok tentang saudara kita, kita cuba pertahankan, tapi jangan bohong. Pertahan tu macam mana? Contohnya orang mengumpat kawan kita, kita kata ish, dia tak tahu kot, kalau dia tahu insya-Allah dia tak buat. Kita pertahan gitu. Memang macam tu tuan sekalian, orang kalau dia tahu, kawan-kawan dia tahu dosa tu, dia tak buat. Jangan kita kata dia tak buat. Tu kita lebih. Mana kita lebih yang tu, kita cuba pertahankan, mana sangka baik. Ni kita ada tuan sekalian, tambah semangkuk lagi. Itulah kita hadir buat. Dia sembang kawan kita tu, kita kata, baru tahu ke? Aku tahu lama dah. Kita memperendang gini. Dia orang baru terbit satu, tak baik, kita buat keluar lima lagi. Tapi kalau kita kata, Nabi kata siapa mempertahankan, dan mana kita cuba nafikan. Kita cuba, kita sebut apa, kita kata tak kot. Kita sebut gitu je, tak kot, dia tersilap kot. Jadi orang pun tak jadilah. Maka Allah akan bebaskan dia daripada neraka. Jadi kita kena didik diri kita tu macam tu tuan-tuan sekalian. Yang ke-34,
Sesiapa mengeluarkan, yakni menyingkirkan dari jalan kaum muslimin sesuatu yang menyakiti mereka, Allah akan menulis untuknya satu kebajikan. Sesiapa yang ditulis untuknya satu kebajikan di sisi Allah, Allah akan masuk ke dalam syurga. Contoh tuan-tuan sekalian, kita naik kereta dan sebagainya, adalah pokok tumbang sebab pagi tadi ni, malam tadi ni angin kuat. Kita yang paling awal keluar pagi tu, ada pokok tumbang, jaunting jatuh. Kita sempat elak. Kita sempat elak, kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah tu elak dah. Tapi kita pergi terus je tu. Maknanya kita tak ikut Nabi suruh. Nabi kata apa? Sesiapa yang menyingkirkan daripada jalan kaum muslimin suatu yang boleh menyakiti mereka, mana kita kena berhenti, kena buang, baru kita akan dapat pahala ni. Allah Ta'ala akan tulis satu kebajikan untuk kita, dan siapa yang Allah Ta'ala tulis kebajikan, Allah akan masukkan dalam syurga. Tapi kita ni Alhamdulillah, lepas tu sembang dengan orang, aku ni mujak lah, tidak arwah dah. Orang tanya kita, pasal apa? Arwah, pasal apa? Semalam kau hujan, aku naik motor, kayu berkeming besar, tapi aku boleh elak sikit dari dia kata. Sikit lagi. Orang pun tanya, berhenti buang ke tak? Tak pun. Tak berhenti buang pun, tak boleh. Maknanya kita kena. Sebab tu dalam bab ular sebagai contohnya, Nabi suruh ular, mana tamat yang bisa bunuh. Ada hadis Nabi. Jangan kita kata mujak lah, tak apalah. Kau tak bunuh, kesian kat dia. Tak boleh. Berdosa. Berdosa ataupun ada hadis Nabi maknanya mana tak patutlah kita begitu. Sebab benda bisa ni kalau tak kenal kita nanti kenal orang lain. Jadi sebab tu Nabi pesan ada 5 binatang fawasik, binatang jahat yang kena bunuh walaupun kamu duduk di tanah haram. Di Mekah dan di Madinah ni maknanya tak boleh bunuh sebenarnya, tapi 5 binatang ni kena bunuh. Ular, tikui, kalajengking, anjing ganas. Itu Nabi sebut 5 semua ni. Ada sejenis burung dia panggil tu, Nabi sebut ada burung ni lah. Tak ingat burung apa tu. Nabi sebut juga 5 semua. Kemudian yang ke-34. Yang ke-35, sesiapa melepaskan dari orang yang berhutang dengannya atau menghapuskan darinya, ni payahlah tuan-tuan, dia akan berada di bawah naungan aras pada kiamat. Kawan kita berhutang kita, dan kita tengok dia pun susah dan sebagainya, dia main nak bayar. Kita kata, kamu ni betul kau boleh bayar? Dia kata, tak berapa boleh sangat, tapi hutang nak kena bayar lah. Kita orang kata kat dia, bayar separuh cukup. Allah Ta'ala akan menaung kita di bawah aras. Hebatlah tuan-tuan sekalian, aras Allah Ta'ala. Tapi kalau kita kata, tak payah bayar terus lah, lagi baguslah. Walaupun susah, tapi kita cubalah tuan-tuan sekalian, cuba tengok-tengok. Kalau maknanya, kalau kawan-kawan dan sebagainya, adik-beradik, memang kita kata, payah nak jumpa lah ustaz. Ya, payah nak jumpa tu yang Allah Ta'ala nak bagi pahala besar tu. Ya, seolah-olah kata Nabi, di bawah, dia akan berada di bawah naungan aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis 36. Man anzara mu'siran, kalau tak boleh gugurkan terus hutang pun, bagi tempoh. Ni hadis yang berikutnya. Sesiapa memberi tangguhan kepada orang yang susah, yang tidak dapat membayar hutang pada tarikh yang dijanjikan atau menggugurkan hutang darinya, Allah akan menaunginya pada hari kiamat di bawah arasnya. Pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah Ta'ala saja. Jadi sekurang-kurangnya bagi tangguh. Dia datang jumpa kita, saya ni tahu dah kata kena bayar hutang ni, tapi duit tak ada lagi ni, macam mana? Kita pun kata, ada ke tak ada ke, bayar hari ni. Boleh hak kita, tak berdosa pun. Tapi kita terlepaslah pahala ni. Tak ada, tak apalah. Tak ada, saya bagi tangguh. Bila nak bayar? Dalam 2 bulan lagi. Mai 2 bulan lagi, dia mai jumpa pula. Duk mai duk sengih-sengih. Kita pun faham lah. Dia kata, mai ni pun tak boleh bayar lagi ni. Dosa lagi. Kita pun kata tak boleh bayar, tak apalah, saya halal. Itu kira
pahala lagi banyak lah. Kalau tak boleh halal pun, tanya lagi, nak tangguh bila lagi ni? Dia kata 3 bulan lagi. 3 bulan pun 3 bulan lah. Dapat pahala lagi. Begitulah tuan-tuan sekalian. Kemudian hadis yang berikutnya, tak azan lagi kan? Baru ni. Tak lagi. Hadis 37, sesiapa menahan kemarahannya sedangkan dia mampu melaksanakannya, Allah akan memanggilnya di akhirat. Allah akan menyebut nama dia di hadapan sekalian makhluknya. Lalu disuruh memilih dari al-hurun ain, yakni bidadari dalam syurga mana yang dia suka. Memang orang bagi dia sakit hati, patut dia boleh marah, tapi dia tahan. Dia sabar, tahan. Dia tak marah. Maka akhirat nanti Allah Ta'ala akan panggil dia di depan sekalian orang lain. Allah Ta'ala pilih daripada bidadari yang ada ni, kamu nak yang mana satu? Pilih. Orang perempuan jangan jealous lah. Sebabnya bila para ulama menguraikan pada kita, walaupun orang lelaki ni ada bidadari, tapi dia tak akan lebih kasih pada bidadarinya melebihi daripada isterinya dalam syurga. Isteri dia lah yang paling special, yang paling mulia, lebih mulia daripada bidadari lagi. Sebab bidadari ni dia ciptaan Allah. Orang perempuan dalam syurga ni, dia tu hamba Allah dipanggil. Orang panggil apa? Dia masuk syurga dengan sebab iman dia, dengan sebab dia panggil amal soleh dan sebagainya. Cuma tu perempuan jangan tanya sebab apa Allah Ta'ala bagi bidadari kat orang lelaki, kat kami tak bagi pun. Itu jangan tanya yang tu. Yang tu tak ada jawapan. Dan dia kira umum, bersebab ke tak bersebab ke. Sebab itu Nabi sebut di sini bukan tak marah. Siapa yang tak arti marah, Nabi tak sebut begitu. Barang siapa yang menahan kemarahan. Ada ketika kita kena marah, tapi dalam keadaan kontrol kemarahan tu. Marah ni macam mana? Contohnya, dia tu berhak di orang kata apa? Dimarah dengan mulut. Kita kata jangan. Kalau kamu buat nanti mak akan tibai kamu. Marah. Tapi takat itulah. Jangan marah ni tak kontrol. Kita kata kadang-kadang orang maki anak dia. Anak panggil apa? Macam-macam lah dia sebut. Jangan tuan-tuan sekalian. Ibu ni, mulut ibu ni dia mustajab. Mana marah tapi tak marah. Tapi ada setengah orang pula, anak dia duduk ni pun dia relax, dia tengok. Orang kata, kamu tak marah anakku. Nak kena marah kan? Maknanya dia pun tak boleh juga. Tapi marah berlebihan pun tak boleh juga. Maknanya kena tahan, kena kontrol. Takat padan-padan saja. Dengan kawan-kawan pun sama. Memang dia ambil hak kita. Tapi tak boleh marah lebih sampai kita kata, mula daripada hari ini, kita bukan lagi adik-beradik. Tu dia panggil memutuskan silaturahim. Tetap kita kena marah. Kamu tak boleh lah, itu hak saya. Kamu kena bagi. Itu hak saya, kamu kena bagi. Dan kamu tak boleh ambil hak saya, kamu zalim pada saya. Mana kita marah, tapi takat itulah. Jangan sampai tak bercakap dengan dia, sampai tak mau dah pergi rumah dia. Dia nak main rumah kita pun, takat pintu pagar tu saja. Kita kata, tak boleh lebih daripada tu. Itu dia panggil kita tak boleh tahan kemarahan kita. Kemudian hadis kita bagi cukup 40, tinggal 10 lagi minggu depan. Kita bagi cukup ada 3 lagi insya-Allah. Sabda Nabi SAW, sesiapa yang bersikap mudah, lembut dan senang didekati, Allah akan mengharamkannya dari disentuh api neraka. Mana mudah tuan-tuan sekalian, kita saja maklumlah mudah. Ni orang nak membincang pun mudah. Kita berselian, apa sajalah mudah. Dia salah pun orang mudah tegur. Berselian, mana kita bagi kita ni dia mudah dia panggil. Maknanya kalau orang salah dengan dia pun mudah orang minta maaf. Jadi macam tu. Dia tak berkira sangat. Jual beli pun mudah. Ni boleh kurang tak? Nak kurang pergi beli tempat lain lah. Orang tu orang payah. Nak kurang kita tanya, saya pun beli modal pun dah tinggi dah. Tak boleh lah nak kurang. Mana mudah gitulah. Tapi kalau kita nak kurang berapa, jangan minta banyak sangat. Contoh macam tu. Maknanya kita jadi orang yang mudah, lembut dan senang didekati, Allah akan mengharamkannya dan disentuh dari api neraka.
Sabda Nabi yang berikutnya, kata Nabi SAW, sesiapa dapat memberi jaminan kepada aku bahawa dia tidak akan minta-minta sesuatu kepada orang lain, aku akan menjamin untuknya syurga. Mana kita ada, dia ada Nabi sebut ni, yatakafalu an yas'alan nas, meminta-minta. Kita ni biar minta, jangan minta-minta. Mana minta ni mana bila perlu sangat-sangat. Tapi jangan buat minta. Kemarin dah minta dah, minta lagi. Waktu minta lagi, tu orang panggil meminta-minta. Jadi Nabi kata tak elok macam tu. Yang maknanya kita ni waktu perlu, waktu hak kita minta. Ataupun kalau kita perlu pertolongan pun kita minta. Jangan meminta-minta. Mana minta-minta ni mana pengulangan dia panggil. Menjadi tabiat kita. Kadang-kadang dia bukannya miskin pun, tapi dia memang jenis suka minta. Itu tak elok lah. Nabi tak benarkan kita. Hadis yang terakhir kita pada malam ini, hadis ke-40, sabda Nabi SAW, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin li baydhiha banallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa membina sebuah masjid kerana Allah, sekalipun hanya seluas sarang-sarang yang digali burung kutah untuk telurnya. Burung kutah ni dia sama besar dengan burung merpati. Jadi telur dia tu, sarang untuk dia gali telur dia, nanti tengoklah kecilnya. Nabi kata kalau buat masjid besar tu pun, siapa yang buat masjid besar tu pun, banallah, Allah akan bina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Mana ada orang buat masjid besar tu? Maknanya Nabi nak sebut kat kita, kalau saham kita, wakaf kita untuk masjid, walaupun sekecil tu kita bagi. Biasa orang jual wakaf ni sekaki. Ini satu kaki setengah kalau tak silap. Satu hasta ni sekaki setengah. Sekaki dah besar ni lah kita kata. Besar ni. Jadi maknanya orang jual wakaf 50. Kita kata saya 50 tak ada lah. Boleh tak 10 ringgit? Kita 10 boleh, tapi CJ tak dapat lah. Saya nak kena himpun 5 orang. Mana 5 orang bagi 10 ringgit, baru saya boleh koyak satu sijil. Saya kata tak apalah, makcik tak penting sijil tu. Dan yang pentingnya adik terima wakaf makcik ni. Jadi besar ni, Allah akan bina sebuah rumah untuk kita dalam syurga. Jadi sebab itu tuan-tuan Muslim, bila dengar orang buat masjid, termasuk hukum masjid ni adalah surau. Cuma orang Melayu saja panggil. Sebab masuk masjid ni ialah mana-mana tempat yang diwakafkan untuk didirikan solat 5 waktu secara tetap di situ, hukum masjid dari segi hukum agama. Cuma dari segi undang-undang, nak buat masjid tu dia kena minta izin pejabat agama. Tu. Dan kalau nak buat Jumaat kena minta izin yang kedua pula, dia panggil Masjidul Jami'. Tapi dari segi hukumnya, sebagaimana hadis Nabi menyatakan, para sahabat kalau tak silap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Nabi menyuruh kami supaya membina masjid di serata kampung. Dan hendaklah masjid itu sentiasa dibersihkan dan diwangikan. 3 ni pesan. Mana-mana kampung tak ada masjid lagi, kena buat masjid. Bila buat masjid, jangan biar kotor, kena suci, kena sapu selalu. Dan yang keduanya, kena bagi wangi selalu. Masjid ni kena bagi wangi selalu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dan ada sahabat-sahabat yang dia sembahyang dengan Nabi, lepas tu dia balik jadi imam pula kampung dia. Ada dalam ni. Dia balik jadi imam pula di kampung dia. Ada seorang sahabat itu dia baru umur 6 tahun kalau tak silap dah jadi imam. Sebab dialah yang paling elok bacaan di kampung dia tu, Nabi lantik dia jadi imam. Jadi menunjukkan bahawasanya tuan-tuan sekalian, ada masjid-masjid di serata kampung. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita pun dalam kampung kita ada masjid, ada tempat sembahyang. Maknanya apa yang Nabi pesan tu dah kita buat dah satu, tinggal 2 lagi lah. Kena pakat-pakat tolong sama cuci, kemudian tolong bagi wangi. Bagi wangi ni tak payahlah tuan-tuan nak beli colok pula. Duk ada dah tu, tapi dah habis dah tu. Habis kalau tak silap tu, siapa yang nak tolong beli, insya-Allah tuan-tuan sekalian bagi wangi. Demikianlah hadis kita malam ni. Kita ada baki 10 hadis lagi, kita sambung minggu depan. Tuan-tuan yang tak ada kitab ni, bagi tahu kat Ustazah Mariam tak apa, banyak mana lagi kita akan cetak lagi untuk tuan-tuan lah. Habis ni boleh bawa balik insya-Allah. Malam ni ada kenduri hari raya